Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan ulang kaji bagi tajuk ruang. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 232. Jadi kita akan menjawab soalan 1 hingga soalan 1. Salin gambar poligon sekata yang berikut. Okey, macam cikgu tak payah lukis lah, tak payah salin lah, memang dah ada lah, awak kena salin lah, okey. Kemudian dia kata, tulis ciri-ciri dan nama poligon sekata dalam petak kosong. Okey, jadi kata kunci untuk soalan ni, dia nakkan kita nyatakan ciri-ciri. Kemudian kita juga kena namakan poligon ini, okey. Jadi ciri-ciri itu kita akan masukkan dalam kotak kosong ini, okey. Okey, jadi kita pergi yang pertama, iaitu yang di dalam ni namanya, ini dipanggil sudut. Jadi ada berapa sudut? So kita boleh tulis 1, kemudian ni 2, kemudian 3, kemudian 4, dan 5, 6, 7, dan 8. Jadi poligon ini mempunyai 8 bucu. Okey. Jadi kita boleh tulis dalam kotak tu 8 bucu. Okey. 8 bucu, 8 sudut, sorry. Cikgu selalu keliru, okey. Sebab dia tunjuk kat dalam ni, kat luar ni dia macam sama ni. Yang bawah ni dia bucu. Jadi sambil-sambil itu, oleh kerana dia ada 8 sudut, dia juga mempunyai 8 bucu. Okey, yang bawah ni nama dia 8 bucu. Ni baru betul bucu, okey. Okey, next. Yang bawah ni dipanggil sisi. Jadi kebiasaannya oleh kerana 8 bucu, dia juga mempunyai 8 sisi. Okey. Okey, mana sisi tu? Ya, okey, yang tengah-tengah ni So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi poligon ini mempunyai 8 sisi. Okey, jadi kita tulis dalam kotak tu 8 sisi. Okey, seterusnya garisan yang dalam ni, yang mana 2 bucu bertentangan ni dipanggil penjuru. Okey, nampak dia kongsi 1, 2, lepas tu 3. Namun demikian, gambar ini tidak lengkap kerana apa? Dia baru ada 3 garisan, sedangkan bucu ada banyak. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, jadi untuk menjawab soalan ni kita kena label dulu. Okey, kalau tidak kita keliru nanti. Oleh kerana dia kat bawah ni dia buat, so tak apa, kita mula pada bawah. Okey, jadi kita buat macam mana? Kita labelkan A setiap bucu ni. Okey, A. Okey, yang bawah ni, yang atas ni ke atas, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi kita tengok dulu yang pertama, kita sambung daripada A. A, dia tak boleh sambung B, dia akan sambung C. AD dah, nanti kita akan buat, kita sambung. Okey, jadi kita akan sambung yang mana? Mula-mula kita akan sambung AC. Okay, jadi kita tulislah untuk A. Oops. Jadi AC, lepas tu AD. Okay, cikgu tulis siap-siap lah. Okay, siap-siap. AD, AE, AF, dan AG. Okay, so kita tulis AC, AD, AE. Okay, kita nak kira bilangan dia, so kita kena lukis. Dan cikgu tulis ni untuk senang kita rujuk. Okay, tak nak confuse. AC, AD, AE, lepas tu AF, dan AG. Okay, AG.
Okay, jadi dah habis A, kita pergi pula bucu seterusnya B. Okay, kita akan sambung B apa? Kita tengok B, pakai warna ni pula. Okay. B, D, B, E, B, F, B, G dan B, H. Okay, dah. So, kita tulis untuk elak keliru. Okay, jadi kita buat bawah sikit. Kita akan tulis B, D, B, E, B, F, B, G dan B, H. Tengok 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lepas ni mesti 4. Tengok. Okay, kita pergi pula bucu C. Kita akan sambungkan. Jadi C ni boleh sambung ke E. Okay, C, E. Lepas C, F. Dan C, G. Kemudian C, H. Lepas C, A ni tak perlu sebab dah ada. Jadi ada berapa? Ada 4 nampak tu. C, E, F, G dan H. Okay, kita tulis. Nanti kita akan kira. Okay. Jadi C, E, C, F, C, G, G, mana? Okay, G dan C, H. Dia nak ingat dia senang je macam ni. 5, 5, 4. Okey, lepas ni 3. Okey. Jadi kita pergi D. Tengok D pula. D. Okey, D akan sambung F, D, F. Lepas tu D, G. Dan D, H. Okey. D, A dah ada. D, B pun dah ada. Nampak 3. Nampak ni. 4, 4, 3. Okey, 2. Tu cara hafal dia. Okay, jadi kita tulis balik. D, F, lepas tu D, G, kemudian D, H. Macam ni, 4, 5, 5, 4, 3, ok, lepas ni mesti 2, iaitu E, tengok E. Warna, ok, warna ni pula. Ok, E, EG dan EH. EA dah ada, EB pun dah ada, EC pun dah ada. Okey, ada 2 saja. EG, EH. Kita sambung EG dan EH. Okay, manakala seterusnya F. Kita tengok F. Okey, F ni kena hati-hati. Okey. Okey, kita mula dengan F. A dah ada, F B dah ada, F C dah ada, F D dah, F E tak boleh, F G tak boleh, F H ada di sini. Okey, so ni F H. Satu je lagi, okey. So F H. F H. Kemudian G, semua dah ada, H pun dah ada. Jadi inilah dia penjuru yang kita boleh buat melalui bucu-bucu yang kita sambungkan. Jadi kita kira, okey. Okey, jadi oleh kerana ni ada 8, kita akan kira berapa? Ni 1 2 3 4 5 So dia punya tu ialah bilangan penjurunya. Okey, ni 5. Ni 5, dia akan menurun 5 5, ni 4, nanti kita akan tambah. Ni 3 2 dan 1. Jadi kita akan tambah 5 tambah 5 10. Kemudian 5 tambah 4 dan 3 7 dia jadi 17. 17 tambah 3 dia jadi 20. Jadi untuk poligon ini mempunyai 20 perpenjuru. Okey, jadi kita tulis 20 perpenjuru. Okey. Okey, seterusnya apa nama poligon ni? Okey, nama poligon ni kalau dia 8 sudut 8 sisi, kita namakan sebagai, okey, so kita boleh dekat sini. Mana okey, sini. Jadi namanya kita tulis, okey, nama poligon sama dengan kita panggil sebagai oktagon.
pentagon. Okey. Inilah dia jawapan untuk soalan 1A. Okey, kita teruskan dengan soalan berikutnya, soalan B. Okey, sama juga arahan seperti A tadi. Salin gambar poligon sekata yang berikut. Tulis ciri-ciri dan nama poligon sekata dalam petak kosong. Okey, kita tengok yang pertama daripada atas. Okey, ini dipanggil sisi. Jadi sisinya ada berapa? Sisinya ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi ciri yang pertama, dia mempunyai 5 sisi. Okay, 5 sisi. Okey. Okay, seterusnya garisan antara tengah ni, ini dipanggil paksi simetri. Okey. Jadi lukisan ini sudah membantu kita membuat paksi simetri. Jadi kita cuma garis saja dia punya, bilang saja bilangan garisan yang sudah dilukis. Okey. Jadi berapa kita kira. Okey. Yang garisan penuh ni juga dikira. Okey. Putus-putus ini pun sama. Okey. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 saja. Ini sudah dah guna. Sebab apa? Dia tak boleh ulang kali. Dia panjang macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi paksi simetrinya ada 5. Okey. So tulis 5 paksi simetri. 5 paksi simetri. Okey. Okey, seterusnya yang bawah tu. Yang bawah tu ciri-ciri dia macam sama dengan ni. So mungkin dia nakkan kita namakan poligon ni lah. Jadi nama poligon ini kita panggil sebagai 5 sisi, kita panggil sebagai pentagon. Okey. Jadi kita tulis nama poligon sama dengan pentagon. Okey. Jadi kita dah siap menjawab soalan 1A dan juga B. Okey, kita sambung pula soalan seterusnya, soalan kedua. Okey, ini ada lukisan. Ukur sudut pedalaman bagi poligon sekata ini dan tulis nilai sudut itu. Kata kuncinya ialah kita kena ukur sudut dan kita kena tulis nilai sudut dia. Okey. Okay, jadi kita tengok soalan A. Jadi soalan A ni kita tak perlu kira pun tak apa. Kita tak ukur. Bila kita tengok gambar petak macam ni, ini nama dia sudut tegak. Jadi sudut tegak ini bersamaan 90 darjah. Okey. Jadi kita tulis ni sudut tegak. Ini sekadar makluman dulu lah. Tegak bersamaan 90 darjah. Okey, ini ialah pemahaman kita lah. Okey, sekejap cikgu tulis dia punya darjah. Okey, ini sebagai makluman. Tapi walau macam mana pun kita kena mengukur. Jadi untuk mengukur dia kita perlu kena ada satu alat yang dipanggil protractor. Okey, jadi macam mana? Mari kita buat. Kita kena ada protractor kejap. Kita kena alih kejap. Sekejap cikgu ambil protractor cikgu. Okey. Itu protractor cikgu. Okey. Jadi macam mana cara dia? Kita cuma letakkan protractor tu selari dengan garisan tu lah. Okay, kita boleh besarkan. Sekejap cikgu. Okey. Macam mana kita gerakkan macam ni. Dan kita letaknya. Okey, dia mesti selari. Okey, sekejap. Mungkin sengit. Okey. Jadi macam mana kita nak baca dia? Kita cuma tengok sudut daripada sini daripada bawah ni ke atas. Jadi kita ikut saja ni. Dia punya ni. Ni agak besar macam ni kan. Macam ni. So tanda dia memang sini 90. Jadi kita angkat kita punya protractor. So memang dia tegak lah. Ni tegak.
Tapi ni dia punya sisi dia sisi bagi protractor ni melengkung ni. So dia sampai sini. Jadi nilai sudut R ialah berapa darjah? Okey, jadi nilai sudut dia memang betul lah 90. So kita boleh tulis ni 90 darjah. Okey. Itu dia soalan A. Okey, kita dah ukur dan kita tulis nilainya. Okey, kita sambung pula soalan seterusnya. Okey, masih lagi mengukur sudut pedalaman dan tulis nilai sudut. Okey, sudut yang ada kat sini R. Okey, sebelum kita nak ukur, kita tengok sudut garisan ni agak pendek untuk kita nak ukur nanti. Sebab protractor kita ni besar, jadi cara dia kita panjangkan dulu dia punya sisi ni. Okay, jadi cara dia kita buat satu garisan yang panjang, sambung dia. Okay, ni garisan. So kita sambung macam ni. Tak apa, lebih-lebih sikit. Okey. Dan bila dah lebih kita boleh baca. Okey. Jadi kita letak protractor atas lukisan ni. Okay, jadi kita kena selarikan dengan dia punya garisan bawah dia tu. Jadi kita pusingkan dia. Okey. Kemudian kita gerakkan ke bawah. Pastikan lurus. Okey. Jadi macam tu. Okey, jadi kat mana kita nak baca, daripada mana kita nak baca sifar dia, kita akan baca daripada kiri ni. Sebab sudut ni berada di kiri protractor. Jadi oleh kerana di sini kita tarik saja sampai ke garisan. Okey. Daripada sifar ni kita akan naik. Dia akan 40, 50, 60, 70, 80. Kita baca sisi yang luar, nilai yang luar. Okey. Okey, ini 90 kalau dia sudah tegak. Okey, dia sudah menjadi 100. Kemudian sampai dekat sini. Okey, dia tengah-tengah antara 130 dan 140. Maka kita akan baca satu-satu. Dia ialah 5 kat situ, jadi 135. Jadi ini ialah sudut cakar yang mana nilainya ialah 135 darjah. Jadi, bila kita dah betul-betul yakin, kita angkat kita punya protractor, kemudian kita tulis balik. Okey, jadi kita tulis nilai sudut untuk R iaitu 135 darjah. Okey, jadi inilah dia jawapan dan juga kaedah bagaimana kita nak mengukur sudut. Okey. Okey, itu dia latihan kita, ulang kaji kita bagi muka surat 232. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Yang baik itu daripada Allah SWT. Manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu. Jadi cikgu minta maaf. Itu sahaja. Terima kasih dan jumpa lagi.